Untuk minggu ni kita masuk kepada topik baru. Okey, subtopik ni subtopik nisbah pertukaran makanan. Nisbah pertukaran makanan ataupun kita panggil singkatan dia NPM. Okey, boleh rujuk buku teks kamu muka surat 186. Okey, harap semua dah bersedia lah dengan buku teks masing-masing. Tolong dengar, bagi faham-faham, bagi clear betul-betul . Sebab topik ni dia melibatkan pengiraan, jadi saya fahamlah kebanyakan student saya sebelum ni pun kalau buat melibatkan pengiraan dia jadi hilang arah. Okey. Tapi saya bagi tahu kamu pengiraan mudah saja. Kalau kamu faham formula dia dan kamu faham kehendak soalan dan kamu boleh faham apa yang saya terang, insya-Allah dengan mudah saja kamu boleh selesaikan soalan dia. Okey. Jadi kita tengok ke apa dia yang dimaksudkan dengan nisbah pertukaran makanan ni. Okey, nisbah pertukaran makanan ni sebenarnya adalah kita tengok di sini satu unit pengeluaran yang diperolehi daripada pengambilan satu unit berat makanan. Okey, kalau kamu tengok dekat sini kamu boleh nampak perkataan kat sini. Okey, saya guna pen merah. Unit pengeluaran, satu lagi unit makanan. Pengeluaran ni apa? Apa yang dimaksudkan dengan satu unit pengeluaran ni? Satu unit pengeluaran ni maksudnya ternakan kita tu. Okey, yang dia berat badan ternakan kita itu kita panggil sebagai satu unit pengeluaran yang diperolehi daripada pengambilan satu unit berat makanan. Maksudnya puyuh makan makanan, dia akan hasilkan satu unit berat badan. Faham tak benda tu? Okey, itu dia punya maksud dia. Kita tengok lagi nanti. Okey, maksudnya setiap kali dia makan tu akan berlaku pertambahan berat badan pada dia. Satu unit berat makanan dia makan, dia akan hasilkan satu unit berat badan. Itu maksud dia. Okey? Faham ? Alright. Okey, kita tengok. Ada lagi dia punya penerangan dia. Apa lagi? Okey. Setiap kilogram makanan yang dimakan dapat menambah sejumlah berat badan ayam. Silap hijau. Ayam . Ayam, bukan ayat. Ayam. Berat badan ayam. Jadi sebenarnya bukan ayam lah. Kita boleh kata ternakan lah. Ternakan sama ada ayam ke, poultry ke, itik ke, tak kisah. Puyuh ke, semua haiwan ternakan poultry lah. Jadi sebenarnya konsep ni boleh digunakan untuk semua ternakan. Dekat kamu pun boleh sebenarnya, manusia pun boleh. Okay, tapi dalam hal kita ni kita belajar, so untuk ayam lah. Setiap kilogram yang dia makan, ayam akan hasilkan sejumlah berat badan dia. Of course lah kan, dah makan. Dah makan mestilah akan ada pertambahan. Tapi pertambahan ni sebenarnya yang berlaku adalah dia membentuk, yang tadi dia sebut pengeluaran tu, dia membentuk isi tau. Isi. Dia tak mau membentuk lemak. Faham? Kita nak 1 kilogram dia makan, 1 kilogram. Contoh saya bagi 1 kilogram dia makan, 1 kilogram berat badan dia naik dan membentuk isi. Dia nak bentuk berat badan tu dalam bentuk isi. Sebab apa? Sebab kita nak pasarkan ayam kita ni, isi lah, kita tak pasarkan benda lain. Okey, kita akan pasaran kita tu adalah dia punya hasil dia tu. Kita nak pasarkan yang tu. Itu maksud dia. Faham tak? Maksud sekarang kita nak kira lah nisbah pertukaran makanan ni. Nisbah disebutnya dengan perkataan dia elok. Nisbah tu apa selalunya? Antara dua benda lah, pembahagian antara dua benda. Nisbah pertukaran makanan. Daripada apa kepada apa. Nisbah tu maksudnya dua benda. Betul tak? Pernah belajar tak matematik? Satu nisbah dua. Satu apa tu?
1 kilo bawang. Alah, macam kamu buat macam ni berat itu ni. 1:1 tu. So, kamu tahu lah kalau 100 gram, hari tu kita buat apa? Cuka. 1:10. Ingat tak yang kamu buat baja tu kan? 1:10. Yang dengan cuka tu, kulit telur. 100 gram kulit telur, nisbah dengan 10. Nama apa? 10 kali cuka. Ingat tak yang tu? Itu maksud nisbah. Maksudnya dia mesti ada dua. Dia ada dua kat situ, dia kan ada dua benda. Sebab tu dia boleh jadi nisbah. Okey ya? Jelas ha? Okey. Okey. So, okey, kita tengok. Ini adalah dia punya formula dia. NPM. Nisbah pertukaran makanan. Ini formula dia. Kuantiti makanan yang dimakan, kita kena bahagi dengan pertambahan berat badan. Ikutlah dia bagi kg ataupun gram. Tapi make sure samalah. Kalau atas kg, bawah pun kg. Kalau atas tu dia bagi makanan, berat makanan dalam kg, tapi berat pertambahan berat puyuh atau ayam dalam gram, kamu kena convert lah. Bagi jadi kg dua-dua ke ataupun 22 gram. Atau faham lah, saya tak perlu ajak kot yang tu. Itu matematik. Kan? Kamu tahu lah kan macam mana nak tukar kan? 1 kilogram bersamaan dengan berapa gram? 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So, convert je. Mesti bagi kedua-dua unit dia adalah sama. Faham? So, alert dengan soalan. Jangan silap. Okay, ini formula dia. Ingat sampai bila-bila. Kamu tengok elok. Nampak mudah. Kuantiti makanan dia akan bagi. Kuantiti makanan selalunya. Pertambahan berat badan yang dia tak akan bagi. Ingat perkataan dia pertambahan berat badan. Sekali lagi saya ulang. Pertambahan berat badan. Bukan berat badan tapi pertambahan berat badan. Okey, so kamu kena alert dengan formula ni dan ingat. Kenapa saya tekankan, kamu akan tahu nanti kenapa saya tekan. Kamu dah kira kamu punya NPM kamu tu. Okey, kamu ambil berat badan, berat makanan bahagi dengan berat pertambahan berat badan. So, kamu dapatlah angka dia kat situ 2.25. Okey, 2.25 unit tu apa maksud dia? 2.2 unit tu maksud dia 2.25 unit berat makanan diperlukan untuk menaikkan berat badan ternakan sebanyak 1 unit. Okay, kat sini kita pakai unit sebab mungkin dalam soalan kamu dia akan bagi kilogram, mungkin dia akan bagi gram. Jadi kita pakai unit. Okey, ataupun untuk satu lagi kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah, ternakan makan sebanyak 2.25 kilogram makanan. Okey, ternakan kita makan 2.25 kilogram makanan untuk pertambahan 1 kilogram berat badan. Jelas tak? Ayat yang kedua tu lebih jelas lah kan sebab dia dah letak dia punya unit dia dah. Kan? Macam yang ayat pertama tu dia bagi kamu tanda tanya dan kamu mungkin akan confuse sikit sebab perkataan unit tu. Tapi maksud dia yang kedua tu lah. Macam tu lah. Bahasa mudah dia. Okey. Kamu bagi ayam. Kamu makan 2.25 kg. So, berat dia akan naik 1 kilogram. Okey. Mudah kan? Mudah kan? Okey. Itulah maksud dia NPM tadi tu. Okey. Okey, so sebelum tu kita tengok dululah menilai prestasi poultry berdasarkan nilai NPM kita. Okey, nilai NPM tu sebenarnya angka dia akan kecil je, dia akan dapat selalunya 1 point something nilai dia tu. Okey, nilai dia yang kita dapat. Daripada kita ambil berat makanan tadi, kita bahagi dengan pertambahan berat badan, selalu nilai dia dalam 1.01, 1.8, 2.0, selalu bawah pada 1 tu cun lah. Okey, lebih rendah angka, lebih baik pertukaran makanan.
Faham angka yang saya sebut tadi ni 1.0. Kalau kata kamu kira, dia akan minta kamu kira untuk minggu pertama dengan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dia akan bagi macam tu lah. Sampai ayam tu dipasarkan. Okey, jadi kamu akan kira, so kamu akan tengok NPM untuk minggu pertama katalah 1.4, NPM untuk minggu kedua 1.6, NPM minggu ketiga 1.1. Dia ada macam tu lah. So nanti ni kamu akan tahu lah nilai yang paling rendah, maksudnya minggu tu adalah nilai yang baik untuk pertukaran, adalah lebih baik pertukaran nilai makanan dia. Okey, maksudnya bila, kenapa pula, apa kena mengena cikgu ni? Okey, bila lebih baik pertukaran makanan, apa akan berlaku? Lebih tinggi pulangan pendapatan. Sebab tu saya nak kamu tahu benda ni. Okey? Kita nak yang menguntungkan lah. So, kamu kena jaga sampai dia punya nilai dia tu adalah kecil. Nilai NPM tu kurang, kecil. Bila makin kecil, dekat yang satu, dia akan lebih menguntungkan. Sebab apa? Nanti kita tahulah. Nanti kita tengok nanti. Okey. Dan kita akan tengok jugalah ada pengaruh-pengaruh dia juga. Apa? Nilai NPM dipengaruhi, antara yang mempengaruhi nilai NPM adalah jumlah dan jenis makanan. Kena tahu, jenis dedok ke? Ini kita dulu pernah buat masa tahun batch SPM 2000 berapa, saya tak pasti. Tingkatan 4 punya kerja khusus. Mereka buat, mereka membezakan jenis makanan. Maksudnya ada ayam, ada puyuh. Dia orang tak nak puyuh. Tapi kita bagi dua jenis makanan yang berbeza. Yang pertama kita bagi dedak. Satu, yang kedua kita bagi dia makan, nama apa kita panggil? Beras hancur saja. Tapi ni dua orang kata apa, kita bahagilah puyuh tu. Okey, satu kelompok puyuh dia akan kita bagi makan dengan dedak, dan satu kelompok lagi dia makan jenis yang macam beras hancur, jagung, benda yang selain berdedak lah. Dedak ni selalunya kita buat, kita beli tu, depa dah tambah nutrisi dalam tu kan. Jadi sedap sikit. Dia macam ni lah, macam kalau kamu bela kucing, makanan yang kalau kita bagi makanan yang beli fish cat apa nama tu saya tak bela kucing, saya tak tahu sangat. Makanan kucing tu lah kan. Dengan kamu bagi makan kadang-kadang ikan saja ataupun lok-lok yang tak habis, kita boleh nampak perbezaan bulu pada kucing tu lah. Macam tu lah. Contoh benda tu macam ni lah juga. Bila kata kita bagi makan dedok ni, kualiti, ini kajian yang dah dibuat lah maksudnya, sebab memang kita dah buat penternakan tu, dan kita memang bandingkan antara dua makanan tu. Okey, hasil dia apa yang kita dapat? Yang makan dedok, berat badan dia adalah bertambah, dan saiz dia tu mengikut pasaran, kehendak pasaran. Berbanding yang kita bagi makan dengan beras hancur tu, lebih kurus. Sangat kurus. Bukan lebih kurus, tapi sangat kurus. Okey, maksudnya dia kekurangan nutrisi lah. Sebab tu dia kata kat sini, nilai NPM dipengaruhi oleh jumlah, kuantiti kita bagi makan pun kita kena tahu juga satu hari berapa banyak kita bagi dia makan. Dan juga jenis makanan. Sama ada dedak ke, apa, daripada jenis apa yang kita bagi dia makan. Kok kamu bagi makan nasi ke, tak pernah try lagi. Kamu boleh try buat. Bagi makan nasi yang basi macam nasi, macam ayam tu kan. Tapi saya rasa puyuh tak makan. Kami tak try lah, tapi saya rasa tak makan. Dia makan beras hancur tu pun, dia tak boleh makan. Okay, yang keduanya adalah kualiti makanan. Kualiti makanan ni maksudnya daripada segi dia punya, ni pun kena tahu jugalah. Jangan, puyuh ni memilih kalau macam kita bagi makan dedak tu, kalau dedak tu kata kena ayak ke dia kembang, dia tak makan kan. Tak lah. Memilih, dia akan kuih je. Cakap tu ya. Okey, kualiti makanan. Yang ketiga, bakar ayam. Bakar ayam pun dia mengaruhi juga lah. Bakar ayam, bakar puyuh. Ada setengah jenis bakar makan kuat, makan tak sanggup. So, mestilah berat badan dia akan lebih bertambah kan. Tidak? Pembesaran dia lebih cepat lah. Berbanding yang dengan bakar yang tak lalu makan ni. Okey, itu contoh dia lah. Okey, kemudian jantina ayam. Jantina ayam ataupun puyuh.
Jantan sah-sah makan lagi banyak daripada betina. Selalunya lah. Okey. Okey, kemudian yang kelima adalah peningkatan pertumbuhan. Okey, dia ni kadang-kadang back balik kepada bakar lah yang ni. Sebab macam dia yang cepat membesar. Kita tengok. Kalau kata kita letak dalam satu tangkap tu, pelbagai umur peningkatan pertumbuhan dia tu lebih cepat, dia jadi nak lebih, orang panggil apa? Dia nak makan lagi banyak lah. Okey, berbanding dengan dia macam orang gemuk dengan orang kurus lah. Orang gemuk mesti nak makan banyak. Selalunya kan. Saya suka makan. Sebab tu lah orang gemuk tu dia gemuk sebab dia suka makan. Contohlah. Okey, kemudian kecekapan pengurusan. Kecekapan pengurusan ni balik-balik pada macam kat mana kamu nak susun, waktu bagi makan tu, waktu bila, macam ada time dia. Kalau kata pengurusan tu teruk, maka mempengaruhi lah. Satgi duk lupa bagi makan ayam. Tadi bagi dah, lepas tu pergi bagi kali lagi, ayam nilai dia akan berlain, akan berubah. Faham tak? Itu maksud kecekapan pengurusan. Okey, ataupun daripada segi dia simpan makanan tu di tempat yang tak elok ke. Jadi macam duk kena yang hujan ke apa ke, makanan tu dah kembang, kita bagi kat puyuh-puyuh tak akan makan. Itu kecekapan daripada segi store dia tu, penyimpanan dia tak bagus lah. Maksudnya macam tu lah. Jadual pemberi makanan dia pun dia tak jaga. So dia akan memberi kesan ataupun mempengaruhi nilai NPM. Okey, clear lah. Setakat law ni faham lah. Faham kan? Mudah saja sebenarnya kamu nak faham benda ni. Apa tu NPM tu mudah saja. Okey. Tujuan pengiraan NPM ni untuk kita nak tahu lah taraf ekonomik sesuatu ternakan tu. Sama ada berbaloi ataupun tidak lah kan. Ekonomik tu maksudnya kita dapat pulangan balik ataupun tidak. Dan mengelakkan pembaziran makanan berlaku lah. Sebab kita boleh detect sebenarnya bila kita tengok kuantiti makanan kita tu nampak makanan tu macam kita beli, kita keluarkan makanan, kita bagi makan tu banyak. Tapi bila kita tengok dia daripada segi nilai NPM dia kan, daripada segi berat badan dia, tak ada apa-apa perubahan maksudnya kan. Jadi sebenarnya penternak akan boleh nampaklah benda tu. So dia akan fix benda tu baliklah supaya jadi supaya tak jadi pembaziran makanan. Sebab bila berlaku pembaziran makanan maksudnya kos kita pun meningkat tau. Itu yang dia jadi nanti ni kita punya ni tak ekonomik tu. Okey, faham lah maksud dia nah? Faktor tadi ni, yang 6 faktor tadi ni, sebenarnya faktor utama dia adalah daripada yang terakhir tu tau. Yang terakhir tadi apa? Pengurusan tu, kecekapan tu. Okey, kecekapan tu. Dia akan mengakibatkan nilai NPM tu selalu berubah-ubah. Okey. Bila pengurusan tu tak cekap, dia akan berlaku pembaziran makanan. Faham tak? Bila dia bagi makan waktu yang tak betul, dah pagi tadi, dia selalu kita akan letak makanan kat dia sehari 2 kali. Pagi dengan petang. Ini kalau ikut pengalaman kita lah yang kita duk menternak sebelum ni. Kalau kamu ada rezeki masuk bersemuka, saya tak pastilah soalan kerja khusus kamu. Sebenarnya soalan tu dah ada tapi tak boleh nak mula lagi. Sebab dia pun kata nak tunggu sampai kita bersemuka. Wallahualam. Okey, kita tunggu tengoklah. Kalau kata tidak juga bersemuka, saya rasa dia pada optional untuk kerja khusus kamu yang buat, maksudnya mungkin lebih more tu penulisan lah. Agak rugi sebenarnya kalau kamu buat penulisan saja ke ataupun ni. Sebab kamu akan kurang satu lah experience kan. Kita ni pembelajaran kita ni melalui pengalaman tu lebih memberi kesan sebenarnya pada kefahaman kamu. Sebenarnya lah sebab tu saya suka bagi kamu buat hands on walaupun di rumah. Saya nak kamu try buat benda tu. Sebab apa? Sebab bila kamu buat, kamu akan lebih faham. Tapi apakan daya saya, tak ramai yang suka buat. Okey, mungkin perasa cikgu cakap, cikgu bagi kerja yang mengarut-mengarut lah apalah kan. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik sebenarnya. Sebab kita punya course, kita punya bidang ni memang dia lebih memberi
pengetahuan pada kamu bila kamu buat sendiri. Kamu buat benda tu. So, the experience tu yang mahal sebenarnya. Okay. Right, tak apa. Biar yang tu. Sebab ada je yang buat kerja saya. Okay. Kemudian kita tengok punca utama. Punca utama apa ni? Punca utama kenapa berlakunya pembaziran makanan tu. Okay, punca utama macam mana boleh laku pembaziran makanan? Cara mengisi makanan yang tidak cermat. Kalut. Nak bela puyuh, nak bela, nak main game. Okay, lepas tu kalut. Bubuh tuang tu je tumpah selengguk di bawah. Kalut. Nak buat kerja lain. Jadi cara kita mengisi makanan tu dalam bekal makanan tu kena buat cermat-cermat lah. Sebab dedok mahal weh. Dedok mahal. Okay. Dedok mahal dan puyuh makan kuat. Itu saya nak abang. Okay. Kemudian bekas makanan yang telah rosak. Telah rosak ni kamu andaikan dia tu bocor ke kan. Puyuh duk patuk. Hak patuk di atas, bawah tu habis jatuh ke orang kata apa ke lantai saja. Alright. So kita kena make sure lah benda tu sebenarnya check dulu bekas tu cantik ke dak, elok ke dak, rosak ataupun tidak. Okay, kalau masuk angin pun dapat tak mau tau. Puyuh pun cerewet, ayam pun cerewet, sama lah. Kemudian paras ketinggian bekas makanan tidak sesuai dengan pembesaran. Kita gantung, ini jenis gantung. Gantung terlalu tinggi. Okay, yang ni pun biasa berlaku dulu masa kita menternak. Macam mana berlaku, kita tak ada buat yang jenis macam canggih-canggih gantung-gantung. Apa bukan makanan? Tak, tapi kita letak di bawah saja. Okey, apa yang student saya buat masa tu, mereka letak dalam bekas tu kotak. Kotak dia potong dua, macam botol tu tahu. Dia potong dua sup. Mereka letak tu, masa tu umur puyuh tu baru dalam, selepas dia induk lah. Maksudnya dalam 16 ke 17 hari macam tu. Bila dia letak bekas makanan yang tinggi tu, dia tak boleh nak patuk. Sebab dia tinggi, sama tinggi dengan bekas makanan tu. Jadi apa akan berlaku? Dia akan, yang pertamanya mungkin dia tak boleh makan. So dia kekurangan makanan lah, betul tak? Yang keduanya, semua pakat duduk dalam tu. Sebab dia nak makan senang. Jadi dia masuk dalam bekas makanan tu, dia patuk. Jadi ada orang lain yang tak boleh nak makan. Lepas tu ada juga yang disebabkan semua orang nak makan dalam tu, semua pakat duduk meragas, lain kali tak nampak bekas makanan pun. Sebab semua pakat duduk, apa panggil meragas apa. Duduk naik atas, aku naik atas, naik atas aku, pasal nak ambil makanan tu kan. Disebabkan dia tinggi, so dia tak boleh nak patuk. So kita kena make sure lah paras ketinggian tu sesuai dengan saiz puyuh. Kalau gantung pun sama juga. Okey, kemudian makanan dicuri haiwan lain. Maksud apa ni? Tikui. Ataupun burung lain dia akan masuk, dia singgah main makan. Makan kat dia, lepas tu dia belah. Jadi kita nampak makanan habis. Tapi puyuh duk kurui. Nilai MPM tu tak menguntungkan. Pergi mana? Kan? Kalau ikut kuantiti yang hilang, bubuh habis. Macam makan banyak. Tapi tengok hasil duk kurui hidup. Okey, tu maksud dia. Okey, kemudian stok makanan disimpan dengan tidak sempurna. Ni maksudnya macam biar terdedah kadang-kadang tak simpan dalam gundi elok-elok, letak dalam bekas elok-elok, tutup dalam bilik yang elok. Itu semua mempengaruhi kan. Sekali duk masuk benda-benda lain, duk masuk angin pun dia pun tak mau. Kan macam dah lemau, dedok kan. Right, faham Okey, seterusnya kita pergi tengok kepada cara macam mana. Baik, sekarang saya nak tunjuk kamu cara macam mana nak kira NPM tadi ni. Okey, macam mana cara nak kira NPM. Okey. Bila kamu nak kira NPM ni, maklumat yang mesti ada, yang mesti diberikan, ni, bilangan ayam mesti ada. Mungkin ada, mungkin tak ada, tapi sebenarnya dia akan bagi. Yang penting ni, kuantiti makanan, hak ni dia bagi untuk seminggu. Tak kisahlah, ikut pada soalan lah nah. Dan dia bagi dalam kilogram. Okey. So ni berat badan ayam pun dia bagi berat badan ayam, dia bagi dalam kilogram.
berat badan ayam akhir 200 kg. Kenapa dia bagi awal dan akhir? Ada kegunaan dia. Kita tengok nah. Okey. Okey. Okey, jadi kita akan menggunakan formula tadilah. Formula apa? NPM, kuantiti makanan bahagi dengan pertambahan berat badan. So sekarang kamu nampak dah ni, kuantiti makanan kamu dah nampak dah. Dia dah bagi dah ni kuantiti makanan dia 400 kilo makanan untuk seminggu. Kan? Nampak tak? Dia dah bagi dah. Okey, apa yang dia tak bagi dekat sini? Apa yang tak? Pertambahan berat badan ada tak kat sini? Tak ada, kan? Macam mana kamu nak dapat pertambahan berat badan? Macam mana kamu nak dapat tahu berapa pertambahan berat badan dia? Okey, inilah ni cara dia kita nak cari. Kat sini saya dah tunjuk dah kat sini ni. Okey, kat sini ada. Nampak tak ni? Daripada sini kita lompat dari sini terus. Okey, ini adalah cara macam mana kita ni. First kali kita mesti carilah dulu. Kamu kena cari dulu berapa pertambahan berat badan dia. So dekat sini macam mana nak dapat pertambahan berat badan? Ambillah berat badan akhir ni. Berat badan akhir kita tolak dengan berat badan awal. Okey. So bila kita tolak 200 tolak dengan 3 kg. So kita dapatlah ini. Ini adalah pertambahan berat badan dia 196.5 adalah pertambahan berat badan. So complete lah kita punya persamaan ni. Dah ada kuantiti makanan. Kuantiti makanan ataupun berat makanan dah ada. So ni 400 saya letak sini dah. Okey, bahagi dengan pertambahan berat badan. Ambil balik yang ni. Letak sini. 196. So bahagi dapatlah jawapan dia yang ni. 2.04. 2.04. Kita tulis dalam perkataan ni nah. Aduh, budak ni. Unit. Buruknya. Okey, tak apalah. Faham ah? Okey, so apa maksud 2.04 ni? Apa maksud dia? 2.04. Okey, 2.04 ni bermaksud puyuh dia makan 2.04 kilogram makanan untuk kenaikan berat badan dia 1 kg. Faham? Setiap puyuh tu dia kena makan banyak ni, berat dia akan naik 1 kilo. Dalam tempoh seminggu. Seminggu dia kena makan 2 kilo. So berat dia akan naik berapa? 1 kilo. Faham? Itu maksud dia. Okey? Itu maksud dia. Jelas nah? Senang kan nak cari dia kan? Ni dia bagi dalam bentuk ni. Maksudnya kamu mesti kena cari bagi ada kuantiti makanan ada. Kuantiti ataupun berat nah. Berat makanan ataupun kuantiti makanan. Dan dia mesti ada pertambahan berat badan. Ingat nah, pertambahan berat badan. Saya ulang sekali lagi. Pertambahan. Bukan berat badan. Kamu tak boleh ambil berat badan ni. Saya akan duduk tambah pula berat badan ni. No. Memang kita nak kira untuk pertambahan berat badan. Memang kita ambil yang kemudian tolak yang awal. Macam kamu nak tahu berat badan kamu naik ke tak lepas bulan puasa. Kamu mesti ambil berat badan sebelum puasa. Kamu tolak dengan berat badan habis puasa. Okey. Lepas tu nak tengok pula hari raya naik ke tak ke berat badan. Ambil pula macam tu pula. Ambil selepas puasa. Lepas tu tolak dengan lepas raya. Nampaklah pertambahan ke penurunan. Okey, faham nah? Faham tak benda tu? Faham kan? Okey. Tak apa. Kita pilih lagi satu soalan. Lepas tu nanti ni kamu try buat. Kamu kena try buat baru kamu boleh faham benda ni macam mana. Kalau kamu tak buat, kamu tak nampak. So nanti saya akan bagi latihan. Tapi sekejap lagi, okey, mari tengok dulu. Saya tunjuk lagi satu contoh untuk kamu. Okey. Okey, ni soalan ni. Okey, jom. Cuba uji minda kamu. Okey, kamu tengok dulu soalan ni. Apa maklumat yang dia bagi ni. Ini bentuk soalan dia lah. Tak macam tadi. Tadi dia bagi kat kamu. Okey. Saya tunjuk kamu tu bentuk soalan tu macam mana. So, dia akan bagi dalam bentuk jadual macam ni. So, dalam jadual ni, kamu tengok apa maklumat yang dia bagi. Okey, tapi untuk hari ni punya permulaan ni, saya cuma nak fokus kamu untuk
kira NPM sajalah. So maklumat yang banyak-banyak ni sebenarnya ada kegunaan dia, tapi pendedahan saya ni hari ni saya nak kamu kira NPM je dulu. Okay. So macam ni lah selalunya dia dalam bentuk macam ni. Dia bagi dalam bentuk table. Okay. Nampak nah? Dia bagi kat sini. Berat badan. Okay, nampak? Berat badan. Kat sini dia bagi berat makanan. Okay, so kita tengoklah. Kita jawab sama-sama dulu. Saya tunjuk cara dulu. Okay. Mula-mula sekali tengok soalan A, dia nak apa? Jawab soalan berikut, hitung pertambahan berat badan ayam pada minggu keempat. Okey, so dia minta kat kita minggu keempat. Nak kira pertambahan berat badan. Macam mana nak buat? Kita fokus pada minggu keempat. Okey. Macam mana kita nak dapat berat badan, pertambahan berat badan dia? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kira pertambahan berat badan? Okey, kita akan tengok kat sini ya. Okey, untuk kira pertambahan berat badan, okey, ni minggu minggu keempat, berat badan minggu keempat. Ni 1030 tolak dengan berat badan minggu ketiga. Okey, faham tak? Okey, so kita dapatlah pertambahan berat badan dia. Okey, 1030 gram untuk minggu keempat tolak dengan 630 gram untuk minggu ketiga. So, kamu dapatlah pertambahan berat badan dia 400 gram. Senang kan? Senang tak? Senang sangat. Kan? Betul tak? Tolak minggu sebelum je. Okey, lepas tu soalan yang kedua, kita akan cari dia punya NPM, nisbah pertukaran makanan. Okey, masih lagi pada minggu keempat. Okey, kita fokus pada minggu keempat lah, senang. Baik, kamu faham konsep dia dulu. Okey, so kamu pergi kepada minggu keempat tadi. Ingat balik formula NPM, apa dia? Berat makanan bahagi dengan pertambahan berat badan. Okey, berat makanan dibahagi dengan pertambahan berat badan untuk dapat NPM. So, okey, dapatlah NPM berat makanan bagi pertambahan berat badan. So, 450 tadi bagi dengan 400 ni berat pertambahan berat badan. Dapatlah jawapan dia 1.125 unit. Faham? Faham? Senang kan? Kan? Cumanya selalunya yang duk confuse, kamu tak cari pertambahan berat badan. Kamu terus ambil kepada berat badan. Salah. Salah. Sebab tu kamu kena cari dulu pertambahan berat badan. Kalau untuk soalan saya akan suggest pada budak untuk buat satu kolom kat sini, kamu buat pertambahan berat badan kat sini. Dan ujung ni kat sini kamu akan buat kolom untuk NPM. Kira siap-siap. Sebab dalam soalan ni dia akan minta macam-macam naknya. NPM minggu kedua, ketiga, lepas nanti dia akan minta. Sebab ini selalu soalan structure belakang, soalan struktur di yang bahagian B punya. Dan dia akan minta kamu buat perbandingan nilai NPM. So bila kamu buat satu table kat sini, macam satu garisan lah kotak kan untuk NPM. So, kamu nampak dah nanti. Sebab kita nak tengok tadi ni. Kan kita dah belajar tadi awal tadi. Semakin rendah ataupun semakin kurang nilai angka bagi NPM. Okey. Semakin tinggi pulangan pendapatan kita. Dia nak tengok yang tu. Maksudnya kita tengok nilai pada ni 1.125 ni kira cun dah ni. Cantik. Kalau dapat kurang daripada tu pun lagi cantik. Kalau kita dapat 2 point something tu kurang sikit. Tengoklah nanti kat sini. Kalau kamu rajin, kamu kira semua NPM. Lo ni buat. Nak test. Kamu ingat ke doan? Buat kat tepi ni kolom. Kira. Lepas tu kamu tengok minggu ke berapa dia punya nilai NPM dia tu. Yang akan jadi merosot. Selalunya seminggu ni sebelum jualan. Selalunya. Sebab tu dia akan jual pada minggu ni. Sebab bila kita nampak dia dah makin nak mau merugikan, jual. Semelih jual. Okey, faham tak? Itulah. Bila kita buat NPM ni, dia pun boleh detect banyak benda tau.
Itulah penternak punya strategi. Okey, so kita tengok lagi. Saya nak bagi lagi contoh. Tengok next pula, kamu try buat. Kamu try jawab sendiri dulu, nanti baru kita bincang jawapan.